Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan indillah barakatun thayyibah. Jadi alhamdulillah malam ni santai je, sembang santai, mana yang ada yang tengah beraktiviti dengan family teruskan, boleh off video, tak ada masalah. Cuma saya nak sembang aja santai. Kalau ada soalan nak bertanya, oh cantik background Kak Fiza. Cantik, gambar latar belakang extravaganza. Yang buka video saya nampak Wawa, saya nampak Ustazah Zura, saya nampak Ustazah Adibah, PT Adibah dan PT. Oh, dia punya pin tudung. Power. Itu baru betul semangat extravaganza kan. Nampak ha. Itu baru extravaganza nama dia, semangat. Tapi betul, kalau kita pergi di lokasi yang sebenar, itulah apa yang berlaku. Memang semua di luar tabi'i, semua di luar pemikiran, di luar kotak pemikiran, dan manusia berubah. Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Kita tak tahu dia tu sebenarnya adalah dia. Macam tu. Dan yang datang tu pengalaman kami pelbagai background lah. Dengan doktor pakar, dengan profesor, dengan cleaner, dengan tukang kebun, dengan semua level ada. Macam-macam. Nak dengan tak nak. Nak dengan tak nak. Saya jumpa sekaya-kaya manusia dan miskin-miskin manusia. Yang datang tu, yang susah tu duduk dekat luar dewan, bentang tikar, tak beli tiket. Duduk. Tapi pergi sebab nak belajar. Dan hari ni saya nak share vision. Bebas untuk tanya soalan, untuk kami kongsi vision. Kan? Dan yang bestnya, saya ada teman istimewa. Nanti kalau dia timbul, dia buka kamera, dia ready, baru kita tanya. Kan? Kahwin lupa ada kelas. Okey. Jadi tahniah yang saya nampak ni, Kak Zai, Kak Biza, Wawa, yang nampak muka lah, Kak Lim, dan pada pandangan saya, anda semua hari ni memberi ruang dan peluang untuk kami share vision lah, vision masa depan. Apa pandangan saya, apa pandangan kami, apa pandangan mereka yang pernah pergi, kan, yang pernah melalui. Kak Lim pernah pergi tak, Kak Lim? Kami pernah pergi ni extravaganza, bukan extravaganza, spektakular. Spektakular. Saya pergi. Kalian pergi DW. Tak dengar kan? Tak dengar kan? Tak dengar kalian. Kalian pergi mana? Kalian pernah pergi event dengan kami lah, tidur satu rumah dengan bonda. Kak Zai pernah pergi dengan saya banyak. Kak Zai banyak. Kak Zai dah lama. MKW spektakular kan, Kak Zai? Kak Zai. Okay. Baik, bila sebut extravaganza, apa yang terfikir? Kita komunikasi dua hala, boleh type dekat ruang chat. Apa yang anda fikir bila sebut extravaganza? Saya punya line dah berapa? Okey. Line kali tak berapa okey. Tapi kali okey tak? Kali okey tak apa. Sering dah respon. Okey, apa yang anda faham bila sebut spektakular ataupun extravaganza? Silakan kali. Boleh nak bercakap, dia punya line tak apa. Okey, baik. Kali spektakular, spektakular. Jadi bila cakap pasal extravaganza, pandangan saya, welcome saya punya mentor Cikgu Ali, dan jumpa dah mentor Ali. Itu adalah atuk kita dalam ni.
special invitation. Saya jemput tadi pun, dan terima kasih banyak kerana sudi hadir tengok cucu-cucu dalam ni. Okay, nanti kita minta view Cikgu Ali. Okey, apa yang saya nampak bila sebut pasal extravaganza ialah dia satu perhimpunan wajib. Perhimpunan wajib oleh Herbalifers yang betul-betul nak menjadi Herbalifers yang akan berjumpa, ni pandangan saya peribadi tau, berjumpa sesuatu yang kita cari dalam hidup. Dan pandangan saya, apa yang kita cari dalam hidup tak sama. Setiap orang berbeza. Sebab itu kalau tanya, kalau kami punya, saya dengan Cikgu Adil lah, kami punya mentor J. Chow, kalau tanya apa ada dekat extravaganza, apa ada dekat spektakular, yang dia akan jawab ialah, dia akan jawab we can see the big picture. Itu je dia jawab, big picture. Itu je perkataan dia. Jadi perkataan big picture tu melekat di minda saya lah, melekat di minda saya. Dan itu yang kalau dalam kelas ngaji atau CTD pagi tadi saya share, big picture ni kita akan nampak gambaran tu jelas. Sekarang ni orang tak faham, dan saya pun sendiri tak faham apa itu Herbalife. Apa itu Herbalife. Tapi bila kita pergi, sebab saya punya minda skop kecil je, Herbalife ni nak turun berat, ubat produk serbuk, kan orang dah cakap, ustaz makan serbuk tu ke? Ya, makan serbuk tu kan. Tapi orang tak tahu happiness kita bila kita sampai pengalaman menjejakkan kaki ke lokasi extravaganza. Lokasi extravaganza pertama saya di Bangkok. Masa itu masih lagi bekerja, tahun 2000, tak ingat 12, 13, 14 gitulah. Ni ke Bangkok, dan dalam keadaan yang zero knowledge, tak ada apa-apa, no expectation. Tak ada. Tapi apa yang, ni pengalaman di Bangkok, first extravaganza saya. Sampai di sana, masa tu saya, Cikgu Ali and team lah, team kami semua jantan. Semua jantan. Jadi geng Abang Sadu lah masa tu kan. Pergi ke extravaganza, sampai sana, turun Bangkok saya pergi seorang. Naik daripada Penang, bayar lepas, sampai ke airport di Bangkok, tak tahu apa-apa, tak pernah lagi pengalaman. Masa tu hari Jumaat, pergi Bangkok, habis main Jumaat tu balik kelas, masa tu jumpa pengetua, kata nak pergi Bangkok, pengetua kata tak boleh. Tak boleh. Sabar. Sabar, lupa silap. Itu mana Itu Bangkok juga. Lupa lah. Tapi itulah pengalamannya. Tengok dari Sabah. Semua sudah dari Sabah. Tapi sampai dekat Bangkok tu, masa dengan Gigi ni dengan Gigi. Lepas tu, tapi dengan Master Haris. Apa dengan Master Haris? Saya ingat. Tapi Ada kat Perak tu. Ustaz dah kat Perak tu. Dah kat Perak. Dah. Cuba cerita boleh tak? Tak, Sabah tu kan? Belum lagi. Sabah tak pergi. Sabah kita tak pergi mana lagi. Masa tu dengan duduk sebilik dengan Ustaz Haris. Dengan Ustaz Haris. Lepas tu masa tu lah Perak dah pergi sampai, yelah duduk kat Perak dah posting lah, maknanya 2012 lah. 2012-13. Lepas tu sampai dekat Islamabad baru berjumpa. Masa dekat airport tu baru berjumpa. Maknanya dekat sini daripada lokasi masing-masing. Cikgu Ali daripada lokasi, Ram daripada lokasi, lepas tu Ustaz Haris semualah daripada lokasi. Lepas tu jumpa dekat sana, barulah ada nyawa. Sebelum tu tak ada nyawa. Rasa macam putih nyawa ni, aku nak ke mana ni lepas ni tak tahu. Tapi yang bestnya, ikut je orang yang pakai tag Herbalife, yang bawa beg Herbalife. Tahu dah, dia pegang jaket Herbalife, follow di belakang rapat. Dengan cakap Melayu, follow sampai lepas airport. Sampai lepas dekat airport tu tanya, nak pergi mana kan? Dia cakap Thailand, dia tak cakap kita. Lepas tu minta alamat ke orang belakang. Duduk hotel mana, minta alamat. Ambil alamat dia, kopi, tulis. Itu pengalaman. Sampai dekat situ, lepas tu kami cari bilik apa semua. Lepas tu barulah dah sampai dah menginap kat bilik. Dan situlah starting point kami jumpa. Saya dengan tim Cikgu Ali lah, Sentul Sihat masa tu. Lepas tu besoknya kita pergi ke extravaganza tu, dewan dia. Okay, ni pengalaman saya, dia cerita saya punya view. Masuk dewan tu, nama dia kalau tak salah apa nama dewan, apa nama dia
apa nama dia, bengkok. Tapi dewan dia Tak boleh nak bantu sebab tak ada kat sponsor tu. Tak boleh nak bantu. okay, tak apa. Saya cerita pengalaman je. Tunggu je jawapan. Kan. Tapi saya nak cerita sebab Impact Hall. Thank you Coach Ali. Coach saya kan. Masuk Impact Hall, saya rasa Impact Hall tu besar gila kot. Saya rasa besar gila. Masa tu Jakun kan tak pernah pergi. Kita biasa dewan besar, dewan kuliah yang besar tu yang boleh masuk 2,000 orang lah, tu dah besar dah. Masuk Impact Hall, saya rasa macam masuk Space Shuttle, macam masuk kapal angkasa. Dengan dia punya aircon, dengan besarnya, dengan ramai orang begini, manusia macam cerita Star Wars tu. Star Wars apa nama yang telinga cabang kan, Star Trek. Betul-betul rasa macam dalam tu, tengok orang ramai masuk. Lepas tu line internet punya laju, tekan keluar Jakun sekejap. Dekat Malaysia line ni macam sekarang lah kan, dekat Malaysia. Tapi dekat sana Jakun je keluar. Lepas tu pakai wifi pre-impact kan, wifi free, buka wifi ada free, dapat wifi laju, zaz tekan, seronok lah. Kita main happy main gambar. Masuk dekat impact, masuk dalam dewan tu. Lepas tu tengok manusia ramai. Lepas tu momen yang paling saya ingat bila saya rasa Susan Peterson kot rasanya, tapi tadi Leslie Stanford kan, Susan Peterson dia cerita 10 poin tentang kehidupan tu. Dan masa itulah saya nampak 25,000 orang dalam dewan. Masa tu coach saya, Cikgu Ali, dia dapat recognition masa tu, kalau tak salah baru naik apa nama, Kat gambar orang. rasanya masa tu lah kan. Lepas tu bila pengalaman menghadap orang yang belajar dalam dewan, senyap sunyi dewan. 25,000 orang, saya duduk di bahagian atas, 25,000 orang. Bahagian atas nampak dewan sebelah kanan saya, speaker dewan, dan kecil halus je speaker kat dalam kat sana. Tapi sebab ada kamera besar yang menyuluh dia, nampak skrin besar. Skrin tu bersama-sama dengan dewan, kiri dan kanan. Dan saya nampak orang semua senyap sunyi menulis. Saya bangun berdiri ambil gambar. Saya kata Masya Allah, Tabarakallah. Maksud tak pandai lagi Masya Allah ni, tak pandai lagi. Tengok ambil gambar. Saya close up tengok apa yang dia orang tulis. Saya Jakun tu. Saya kata aku cikgu, dia ngajar apa boleh jadi macam ni, semua orang boleh dengar diam. Itu saya punya pengalaman. Dan itu saya ambil, saya masukkan dalam Facebook saya lah. Dan itulah saya suka ambil gambar dan suka ambil video, dan saya suka travel. Siapa yang suka travel? Senyum sikit. Siapa suka travel? Tapi kita tambah sikit, siapa suka travel free kan? Siapa suka travel free? Dan pengalaman itu dapat dibeli. Sebenarnya banyak sangat pengalaman dan setiap orang ada pengalaman yang berbeza. Itu pandangan saya. Okey, setakat ni ada soalan. Boleh type soalan ataupun siapa nak on video. Siapa nak on voice silakan. Ada soalan. Dan tak ada soalan, tapi dengar cerita je seronok. Okey, dengar cerita pun seronok. Memang Herbalife is a storyteller. Okey, bila cakap pasal Herbalife is a storyteller, kan, percayalah bahawa siapa yang pandai bercerita dalam Herbalife, dia akan dibayar paling tinggi, highest paid storyteller. Siapa itu kelebihan? Siapa yang nak dia cerita pasal diri dia dan dia dibayar best. Tapi kalau di luar, selain daripada Herbalife, kita cerita pasal diri kita, orang menyampah. Kan? Tapi dalam Herbalife, kita cerita pasal diri kita, orang terlagi-lagi nak dengar. Cerita pasal turun berat dan sebagainya. Kan? Itu cerita pasal storyteller. Dan masa tu saya tak pandai bercerita, tetapi saya suka mendengar cerita seperti anda semua. Seperti anda semua yang masuk malam ni, suka mendengar cerita. Dan cerita-cerita begitulah yang buat kita inspired. Kita berubah kerana dua perkara. Kalau ada wisdom kan malam ni, ambil nota. Sebab saya kalau pergi main, saya tak tahu tau apa yang orang tu cakap, saya akan petik. Dan wisdom tu yang melekat. Wisdom tu yang melekat. Yang apa nama? Yang melekat dalam minda, yang kita guna balik untuk bercakap. Jadi apa yang dapat tu petik je. Dan saya pernah pergi satu event. Bila saya pergi satu event, saya tak ingat MDW ataupun Spectacular, saya seorang je pergi masa tu. Isteri saya belum lagi berjinak-jinak nak pergi. Dan kalau saya ajak dia, tak apa, abang pergi lah. Dan saya, kalau dia tak nak, it's okay. Sebab dia sibuk dengan kerja sekolah.
dan dia happy dengan sekolah, it's okay. I happy dengan kerja I, you happy dengan kerja you kan, it's okay. Tapi setiap kali saya balik daripada event Herbalife, saya happy. Itu dia. Setiap kali saya balik daripada event Herbalife, saya akan happy. Dan happiness tu saya selalu cerita dalam event lah, cerita dia kan. Saya tak bawa orang dan saya pergi seorang. Dan kalau di event tu saya jumpa dengan Coach J Chow, dia akan tanya, how many people do you bring? How many people do you bring? Saya ingat dengan soalan tu lah. Sebab kalau tanya berdebar, kalau dia tanya kita berdebar, kita tak ada orang. Oh, gaya cikgu ni kan, orang lain bawa 8 orang, 6 orang. Kalau pergi memang orang lain ramai bawa orang, kita tak bawa orang, tapi rasa cerita hebat, turun banyak kilo, tapi orang tak ada. Jadi bila dia tanya how many people do you bring, I bring no people. No people. Oh, it's okay, no problem, at least you bring yourself. Dia punya jawapan tu kita rasa lega. Lepas tu saya duduk dekat satu tiang dengan J. Ini momen ni kan dia melekat dalam minda tau. Duduk, rupanya dia bersama. Dia ni lah orang dia bawa, tapi orang dia dah hilang. Dia bersama. Kami duduk. Saya bersama. Saya bawa ustaz je. Cuma kita tak jumpa ni kan. Itu cerita kita dengan coach. Jadi kita banyak bocor rahsia. Malam ni santai lah, jangan stres. Dan kita dengar cerita Cikgu Ali pula. Okay. Rupanya sama, rupanya. Dah 10 tahun baru tahu ni. Okay. Lepas tu, rupanya dia duduk kat tiang dengan saya. Duduk kat tiang. Cerita pasal apa. Tapi dia kata no problem. Ayat dia tu yang melekat dalam minda saya juga. Dia kata, we don't force people. We inspire people. We inspire people, we don't force people. Jadi perkataan tu melekat. Dan J ni sebenarnya dia seorang yang kalaulah dia duduk di Malaysia sebagai warga negara, dia bukan warga negara lah, dia kahwin je dengan orang warga negara kan. Kalaulah dia di Malaysia, saya boleh anggap dia sebagai seorang yang filosofi lah. Sebab dia educator, dia boleh cakap Inggeris, tapi dulu sejarah J ni dia kerja di kedai perabot. Dia kerja sebagai buruh kasar di kedai perabot dan duduk dalam kontena 50 orang. InsyaAllah sampai satu masa nanti kita akan jemput dia lah untuk kongsi cerita. Jadi itu cerita-cerita saya. Ada banyak lagi cerita, tapi sementara mendengar cerita saya, jom kita dengar dulu cerita atuk kita nak. Dia punya view on spectacular. Jadi saya perkenalkan diri, ini adalah coach saya, Cikgu Ali Dahlan. Kalau biasa dengar Cikgu Ali ataupun siapa sini yang pernah dapat hadiah daripada Cikgu Ali, cuba tulis kat situ, terima kasih coach, kan, tulis dekat ruang chat, terima kasih coach. Siapa yang pernah dapat hadiah, tak kenal, tak tahu, tak pernah jumpa, tak pernah bercakap, tiba-tiba dapat hadiah, tidak ke pelik? Jom kita dengar suara dia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh dengar, clear. Apa khabar? Saya dengar, saya masuk ni nak belajar. Nak dengar mentor saya cakap. Apa khabar Cikgu Ali? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. First kali saya minta maaf lah kalau ada yang belum dapat hadiah ke apa-apa kan. Boleh direct mesej saya InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebenarnya sebab dapat hadiah daripada atuk, daripada coach, daripada sponsor, mentor. Alhamdulillah. Macam itulah, dah tak dapat ni kan, tak dapat jumpa, tak dapat tengok mata, mungkin hadiah tu jadi ikatan hati lah. Jangan jatuh hati je. Okay. Ikatan hati antara kita insyaAllah. Dan seronok saya sebab Ustaz cerita pasal event ni kan. It's very important. Memanglah kita dalam suasana yang berbeza. Dan saya just nak kongsi lah dengan kawan-kawan yang mungkin fully online. Kan? You are fully online. You join Herbalife ni ataupun buat bisnes ni terus totally online kan. Tak sempat pergi event kecil-kecil pun tak sempat apa semua kan. Actually kenapa orang Herbalife ni selalu sebut event kan. Saya dulu pun coach saya sebut event juga. Dan J pun sebut pasal event dan saya pun tak faham pasal event pada mulanya. Dan siapa yang pernah dengar saya punya sharing kan. Saya tak pergi event pun terus buka kelab nutrisi.
Dia anggap macam bisnes ni bisnes bisnes biasa lah kan. Baru bermula, masya-Allah. Saya pun dulu tak diajar untuk walaupun dengar kan coach kita sebut event, go to event kan, tapi rasa macam sama je kan. Tapi bila kita pergi, barulah kita faham kenapa kita pergi kan. Walaupun dalam proses tu kita tahu kata penting ajak orang pergi event kan. Jadi saya pun ajak orang kira kejayaan lah tu kan. Saya boleh bawa ustaz pergi event seorang. Rupanya ustaz pun tak bawa orang, saya punya apply pun dia tak bawa orang. Dia bawa tapi orang tak datang kan. Macam tu lah. Tapi apa pun usaha sebelum tu, dia bagi saya event ni simple je. Semua kita lah, biar kita pergi dulu kan. Kalau kita tak pergi pun tak ada masalah. Itu adalah kita punya kerugian lah kan. Ustaz selalu sebut kan, the best event adalah event yang kita tak pergi kan. Kalau kita tak pergi pun tak ada masalah, tapi kalau kita pergi, sebenarnya kita membina sesuatu dalam journey tau. You akan ada cerita bila you nanti, contoh you jadi gate team, you jadi active whole team, you jadi male team, you jadi president team, you ada cerita for that journey kan. Sebab every event ada journey dia. Saya merasakan 11 tahun ni, setiap event itu ada journey tertentu dalam hidup saya. That's why bukanlah saya tak feel bila tengok event online ni kan, tapi ada part yang penting dalam tu. Tapi kalau event offline, lagi banyak part-part yang penting. Even you tak duduk kat dalam pun, you akan dapat kat luar. Ustaz salah seorang yang saya rasa lah, Ustaz dalam proses journey dia tu, pergi ke event kan, banyak Ustaz belajar daripada luar kan. Kemudian barulah Ustaz belajar untuk tahu pentingnya berada di dalam kan, berada di dalam pula. Dan alhamdulillah kebanyakannya jenis macam tu. Saya pun jenis saya macam tu lah. First time pergi duduk kat luar kan. Banyak dia bukan hanya pergi balik, dan saya rasa lah kebanyakan orang Herballife ni pergi tu bukanlah pergi dalam keadaan yang selesa lah kan. Kalau kita dengar daripada yang banyak saya dengar kisah-kisah daripada Extravaganza ni, kebanyakannya pergi, ada yang sekarang ni presiden team, banyak presiden team bawah dia dekat Indonesia, pergi pakai baju bandar je. Jadi saya pun pernah pergi ke event pakai baju bandar. Sampai sekarang pun beli baju bandar. So event tu journey setiap kita kan. Saya pun kalau nak cerita satu-satu, macam Ustaz cerita satu-satu, the first event saya pergi Extravaganza adalah Singapura. Masa tu lagi banyak, yang tu antara yang terbesar. Herballife masa tu dia gabung sekali dengan India kan. Memang Asia Pasifik, tapi dia bahagi dua. Tapi waktu tu dia terbesar di Singapura. Ada grup daripada India. Memang satu Singapura hijau. Satu Singapura hijau. Jadi saya waktu tu first time pergi, tak tahu apa situasi event Herballife ni. Dan saya cuma pergi event STS, HOM macam sekarang ni, HOM, preview kan, macam tu lah saya pergi kan. Kemudian saya tak pernah pergi event yang besar. Bila pergi saya terkejut lah. First time pergi luar negara, first time pergi tempat yang macam tu. Dan alhamdulillah, journey itulah yang menyebabkan kecintaan kepada Herballife tu sangat kuat kan. Sangat kuat. Ni event kat mana ni Ustaz? Ini dekat KL ni kan? Saya pun tak ingat, tapi inilah wajah-wajah yang ada pada masa tu. Dries, kita punya presiden team ni. Ni orang-orang lama lah. Masa ni saya tengok gambar satulah dalam Herballife ni kita nak kena tahu, yes, we are family. Kita family tau. Kita semua family. Sideline, crossline apa semua kan. Semua family, tapi tak sama macam family kita tau. Dia tak sama macam family kita. Okay, dia family tapi orang strangers yang menjadi family kita. So we need to know how to, macam mana nak ikat dengan nak jaga hubungan tu lah. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berkurangan. Sebab dalam journey ni dia akan ada orang datang dan pergi kan. Takut nanti jadi macam saya dulu,
bila baru ni Ustaz ada bagi tahu pasal bergantung kepada orang kan. Saya dulu ada seorang kawan baik saya dalam gambar ni. Yang Zizi. Zizi. Kawan baik saya memang orang kata kawan baik tu kawan yang saya tak biasa buat bisnes macam ni. And then bila dia join sekali and dia ada result pertama saya, dan saya pun semangat, okey jom kita buat sama-sama. Dan bila dia berhenti dan dia berhenti pergi event dan dia berhenti daripada buat Herbalife, saya pun start untuk slowkan diri sebab kita dah bergantung kepada orang kan. Dan alhamdulillah sebenarnya dalam perjalanan kita ni siapa pun datang, tugas kita adalah nak bawa dia kepada satu benda yang dia tak nampak apa-apa sebelum ni. Kan? Nampak tu? Banyak orang yang pergi event tak nampak apa-apa. Saya sendiri pun pergi event tak nampak apa-apa. Cuma bila sampai satu tahap, you akan pergi event, you nak sesuatu. Contoh macam dengar Leslie Stanford kan. Ni first extravaganza saya. First extravaganza, kurusnya aku, ya Allah. First time jumpa Dries. Sebelum ni nampak Dries dekat event je, tegur-tegur segan-segan lah kan. Tapi bila pergi Singapura, nak pergi ke tempat tu pun penuh semua orang Herbalife. Kereta api dia kereta api tu pun balut dengan ni Herbalife punya kan. Saya pergi masa ni first time saya pergi extravaganza, ada 35,000 orang. Siapa pernah pergi ke Singapura punya, dia panggil apa Singapura, saya lupa macam Ustaz. Kalau Bangkok dia panggil Impact Arena. Kalau ni dia panggil apa saya tak ingat dah. Tapi dia punya dewan tu boleh memuat 2 dewan. Kat Singapura ni dia boleh memuatkan 2 Boeing 737. 2 Boeing 737 dekat yang Singapura punya ni tu lah. Dan Herbalife punya ni masa tu 35,000 orang, ada 4 dewan dia guna sekali. Maksudnya boleh muat ada 4 biji Boeing 737. Memang waktu tu lautan manusia. Saya memang bukannya ni dah, speaker tu memang halus betul-betul lah. Dan saya pergi tu, waktu tu saya third world team kan. Third world team, masih faham tak faham lagi. Macam tu lah lebih kurang. Okay so apa kelebihan dia bila kita duduk kat online ni kan, ialah kita nak dengar cerita dan kita nak ambil inspirasi. Sama aja offline ataupun online. Sebelum ni pun saya pergi event sebab saya nak ambil inspirasi. Kita tengok orang tulis kat buku pun dapat inspirasi sebenarnya kan. Kadang-kadang kita tertidur kan, kita tengok orang sebelah, dia tulis elok, dia tulis tu. Bila kita tengok dia tulis satu-satu apa yang speaker ni, kita pun dapat inspirasi. I need to write something. Dan proses inilah yang menjadikan kita ni macam-macam lah kan. Journey perjalanan nak pergi. So macam mana kita nak ubah, mungkinlah kita tak dapat lagi feel macam ni. Dan insyaAllah akan ada lepas ni, bila keadaan semakin pulih semua. Ni kawan baik saya ni. Kawan baik saya. So bila dia stop, saya pun stop. Bila kita buat kerana manusia, macam itulah jadinya. So kita tak perlu buat kerana manusia, kita buat kerana Allah. Sebab kita tahu satu benda je. Benda ni, apa yang kita buat ni boleh bagi manfaat yang baik. Banyak benda lain yang boleh bagi manfaat. Tapi pada sudut kita, kita nak tambah lagi manfaat lain. Nak tambah lagi apa yang boleh bagi secara menyeluruh. Dari segi body, mind and soul. Menyeluruh. Dan saya nampak inilah. Yang sebab saya sendiri melalui. Saya tahu rakan-rakan dalam ni pun ada yang dulu attitude kan. Bila masuk program, masuk TKO, your attitude change 360 darjah. Betul tak? Kan? Sama macam saya. Kalau ada macam tu kan, banyak orang yang bila dia sebelum ni attitude dia sangat berbeza, bila masuk attitude berubah 365 darjah. Okay, Ustaz. Sorry
banyak pula akhirnya. Okey, terima kasih Coach Ali. Cerita Okey sedikit dah. sebanyak. Best. Best, itu baru pengenalan sebenarnya. Tak nak cakap banyak tapi itu panjang. Pengenalan. Okey, itu baru introduction kita dengar daripada Coach Ali kita. Dan tahun lepas Extravaganza di mana tahun lepas di online juga, di online, dan waktu tu kita bersiaran di Manjung. Kalau tim TKO ni bersiaran di Manjung. Masa tu TKO dengan Cikgu Siti Online Coaching. Dan mungkin masa tu siapa yang ada di Manjung yang ada video dalam ni? Didi ada masa tu. Didi ada pernah sampai Manjung. Tapi dia tak ada masa spektakular. Siapa ada masa tu? Kak Azu. Boleh tak kita dengar cerita sikit daripada Kak Azu dan juga Abang Apai? Sebab masa tu diorang ada dekat Manjung. Can you share your point of view masa tu Extravaganza tahun lepas? Apa ataupun Kak Azu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Saya tolak ke Kak Azu tolak ke saya. Abang lah. Tapi tak apalah, hari ni kita santai-santai. Satu yang menarik lah bila kita buat Extravaganza tu di Manjung. Kita tak pergi ke tempat lain, Manjung. Jadi memang kita siap-siap lah, saya dengan isteri saya ke sana. Dan ustaz dia dah sewa satu rumah sewa, rumah banglo, yang mana semua tim-tim dia yang berkesempatan berada di sana. Ni nampak. So kita ada di sini, ustaz siapkan semua board dengan TV yang besarnya. Kita susun sendiri seolah-olah memang kita pergi Extravaganza yang sebenar. Ada makanan yang sihat, dah siap-siap dah, diorder dah siap-siap. Kita adakan aktiviti belajar sebelum start Extravaganza, kadang-kadang sampai tengah malam. Di sini spark saya bila ustaz cerita pasal marketing plan. Jadi saya bila ustaz cerita pasal marketing plan tu, saya pun malam tu sampai pukul 2-3 pagi saya duduk congak berapa nak dapat. Saya tak tengok yang belah bawah tu. Saya tak tengok. Sebab bila saya cerita pasal marketing plan, saya kata saya mata duitan kan. Jadi saya tak tengok yang bawah tu. You jadi member, you jadi senior consultant, you jadi QP dan you jadi supervisor. Tapi yang saya tengok tu bila you dah jadi tab. Situ spark saya, tab tu kat mana? Bila tab tu maknanya kita boleh inspirasi orang bahawa bila kita tengok dalam Extravaganza tu, kita inspirasi presiden team. Pagi ni kita tengok ada founder circle. You imagine berapa agaknya dia punya income. So kalau tengok gambar ni Fahmi ada kan. So ramailah di sini. Saya kat belakang tu angkat tangan tu, nampak tu. Dia kalau terlebih gembira tu saya lah kan. Dan yang ini kita dapat tengok seolah-olah kita berada di sana. Tapi siapa yang pernah pergi ke Extravaganza, saya berpeluang ketika itu, isteri saya bawa saya ke Hong Kong. Ayat dia, isteri saya bawa saya ke Hong Kong. Saya sebenarnya dalam Herbalife ni dipaksa lah oleh isteri kan, ditarik kan. Tengok dia cakap tak ada katanya. Tapi sebenarnya begitulah. Jadi kalau sesiapa tu isteri-isteri yang suami dia tak bermula dalam Herbalife lagi kan. Tapi yang ni okey lah, sebab kita ada online. Tapi yang dulu kalau kita terpaksa pergi ke Dewan dan sebagainya, macam Ustaz Cikgu Ali kata kena pergi Singapura. Bayangkan seorang isteri yang buat Herbalife, yang suami dia, spouse dia yang tidak memberi support kan. Bayangkan you nak pergi bagaimana, nak dapatkan restu suami. Ada yang cuba pujuk suami dan sebagainya. Saya alhamdulillah lah, saya apa isteri saya nak buat saya bagi. Tapi masa tu saya kata abang tak terlibat abang tak terlibat. Tapi salah satunya dia spark dengan Dr.
baru-baru ni PT kita Dr. Executive President Team Dr. Idrus Dr. Idrus. Dia kata abang mesti dengar yang ni, abang mesti dengar yang ni katanya. Tapi saya ikut engkau lah kan. Kenapa saya perlu dengar? Tengok ini kita dapat tengok gambar ni, kita dapat makanan-makanan sihat. Ustaz dah siapkan. Seolah-olah betul-betul kita berada di Dewan Extravaganza. Tapi Dewan ni kecil sikit lah. Dewan ni kecil sikit. Ini gambar yang Ustaz share. Itu jantung hati saya. Ya. Ustaz zoom lagi tu, jantung hati saya kan. Mai saya bagi dia baru dah dapat semangat nak share. Silakan, silakan. Luar je, share je daripada hati. Sila Datin Nur Azura. Sekejap. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar clear. Kami di seberang tabir, dia sebelah sana. Berpisah malam ni di sebalik ni, sliding door ni. Okay, Extravaganza. Ustaz nak tanya pasal Extravaganza event ya. First Extravaganza Kak Azu di Singapura 2018. Itu masa tu baru sangat dengan Herbalife, tak tahu apa-apa pun. Yang tahu Cikgu Siti cakap, jom Kak kita pergi Extravaganza. Yang bestnya Kak Azu pergi Extravaganza, Kak Azu bawa orang Kak Azu sekali bersama. Dia pun tak tahu apa-apa pergi. Nama dia Farida. Alhamdulillah dia masih lagi dalam Herbalife ni, cuma dia tak bukan macam kita lah dalam grup konsisten kan. Dia on and off, so it's okay. Tapi kita inspired je sebab dia masih lagi berminat. Bila dia Kak Azu petik cerita pasal Extravaganza, dia naik semangat, ada spark dekat situ. So mana event tu memainkan peranan penting tau. Lepas tu masa Extravaganza Singapura, Kak Azu baru success builder. Kat situ Kak Siti ada sematkan pin. Ada video tapi cari tak jumpa. Dia bagi Kak Azu reward kat situlah masa Singapura tu, kat Singapura. Pergi Singapura naik van. So sekarang ni Extravaganza yang offline yang online ni kali kedua. Maknanya kalau siapa tak grab opportunity untuk open to all, dia tak ada masuk dewan, dia bukan untuk supervisor, dia bagi pada semua. So siapa tak grab memang rugilah. Bila kita dah dibagi peluang yang senang kat rumah, just klik link, just tekan, tak pergi. Memang Kak Azu seorang yang ini bukan nak bangga, tapi kalau event tu kalau Cikgu Siti kata, Kak kau pergi ni Kak, Ustaz kata Kak Azu jom aja. Sebab Kak Azu tak cakap lagi, Kak Azu jom dulu. Lepas tu Kak cakap, bang Kak Azu nak pergi ni, boleh? Dia kata pergi lah. Macam semula-mula. Tapi bila ayat trik. Tapi offline dengan online tu beza di segi itulah. Bila kita offline, kita kena pergi bergerak. Online ni kita kat rumah je, senang kan. So bila event Singapura tu banyak cabaran. Nanti bercerita bila Kak Azu dah presiden tip, Kak Azu cerita. Di Singapura, kehebatan di Singapura. Okay, bila yang first Kak Azu pergi, yang kedua di Hong Kong. Di Hong Kong tu Kak Azu baru dah world team, tapi masih lagi general, kita tak tahu. Jadi kita duduk di dewan yang besar, dekat belakang kita tak nampak speaker. Daripada kita dalam dewan, tapi speaker tu kita nampak kat TV. Kalau orang yang tak nak imagine, kata buat apa pergi event, nampak speaker pun dalam TV, tapi suasana dia berbeza bila kita berada di dalam dewan. Kita masuk, kita dah naik ni, belum tengkuk remang ni. Sebab Kak Azu ni jenis yang suka muzik mungkin kan. Bila separuh orang bila dengar muzik, dia tak nak dengar, dia pakai tutup. Itu ada Kak dengar cerita. Sebab event ni orang punya karakter berbeza. Macam Kak Azu pergi event offline, Kak Azu suka bila masuk dengan muzik tu, Kak Azu ada satu yang bagi Kak Azu semangat. Macam tu. Jadi kat situlah banyak kita nampak, bila especially Extravaganza ni kan dia luar-luar negara lagi, kita nampak lah dia punya suasana tu. InsyaAllah kalau dah pandemik habis, so kita rasa Extravaganza is very event yang sangat best lah. Macam Kak Azu berharap yang ni first time Kak Azu dapat VIP, tapi kita offline kan. Tapi it's okay, kita online it's okay lah. Apa kita rasa yang kita
beranggapan kita VIP tu Kak Zu siap awal-awal pakai cantik-cantik, jarang pergi dengan Zoom pakai cantik-cantik, selalu sarung je macam ni, sarung je. Tapi hari pagi ni siap pakai baju elok-elok gitu. Ni dengan layar, ni masa Singapura lah. Tak tahu apa-apa pun, duduk kat luar. Ini yang orang yang tak layak lah ni. Duduk di luar. Tapi it's okay, kita dapat satu ilmu yang kita tak boleh dapat kat luar. Kalau online ni, itulah maksudnya. Kalau orang yang tak supervisor tak boleh masuk. Jadi kita dah rasa tak supervisor duduk luar, apa yang kamu dapat masa dulu. Bila kita dah supervisor, kita masuk dalam, pergi Hong Kong tak rasa dapat apa. Cuma tak rasa bila VIP mungkin rasa berbeza kalau kita online kan, offline kan. Itu je. So alhamdulillah everything happen for a reason. So Kak Zu just flow je, insyaAllah. Itu je sharing. Pula Power kan, nampak? Kita tahu kita power. Bila kita diberi peluang apa, just share story. Itulah Herbalifers kan. Dia mula-mula takut dan malu, tapi bila dia dah start, kan, itu belum korek lagi cerita apa pengalaman dia yang paling best. Memang best. Setakat ni experience yang kita dapat daripada Extravaganza memang tak ada jual beli lah. Tak dapat dia jual beli. Dan malam ni cerita tu belum cerita Kak Azul dekat hotel lagi dengan Kak Siti sorok kasut apa semua tu. Kak Azul nak cerita sikit. Cerita Kak Azul. Oh, ingatkan nak cerita masa dah presiden team. Okey je, kita kan keluarga. Okey, masa kat Singapura. Masa kat Singapura, dia bilik kan mahal. Itulah sebabnya kalau orang selalu bercerita, kita kau nak tidur hotel jangan pilih harga kan. Tapi kita orang ni baru mula, carilah hotel yang bajet-bajet. So hotel tu limit dia 2 orang. Tapi kita orang sumbat 5 orang ke 4 orang macam tu lah. Satu band kan. Jadi bila kita duduk dalam tu, Singapura ni dia punya owner akan datang buat check up, spot check. Jadi hotel lain selalu mana pernah tiba bunyi loceng, sudah dia kena spot check. Sebab kita orang kat tilam letak kat lantai. Jadi bila spot check tu mesti dia orang buka pintu. Kak Siti tak fikir, Kak Azul yang fikir. Ti kan dia buka pintu, dia kira kasut Ti. Mesti kita ramai. Siti kata, Kak kau nak buat apa Kak? Mai aku angkat kasut ni, aku masuk bilik air. Yang lain tinggal 2 orang, lain masuk bilik air. Yang daftar dia duduk depan. Lepas tu buka pintu itulah. Tiap kali bunyi loceng, kita orang Kak Azul akan tarik kasut masuk bilik air. Yang tak berdaftar, nyorok dalam bilik air. Tapi itulah kita momen journey yang kita nak rasa pergi Singapura. Bukannya mudah kan. Kak Zul rasa macam benda tu sampai sekarang benda tu takkan hilang lah ingatan Kak Zul. Kalau Kak Zul dengan Kak Siti bercerita, kalau kita orang nak gelak, Pak ni lah gelaknya. Sebab lepas yang orang tu pergi, kita orang gelak guling-guling kat katil. Itulah kisah di Singapura. Nanti di Hong Kong pun ada juga kisah, tapi dia membabitkan dengan tim lain sebab satu bilik dengan Ella kan. Bilik pun kecil sama juga, berjipit-jipit juga, tapi best. Momen tu memang menarik lah, kenangan bagi Kak Zu. Okay, itu je. Ya, itu baru secebis kisah di Singapura. Banyak lagi kisah-kisah sebenarnya. Saya nak petik siapa lagi ni? Boleh tak saya nak petik yang tak pergi, yang tak sempat merasa tapi dia zaman sekarang, dia zaman online. Nak share view dia. Siapa yang nak share view dia sekarang ni? Apa yang dia nampak? Silakan Bang Jai ke, Kak Zai ke, Kak Zailawati ke, Adibah ke, Aisyah ke, Kak Lim ke, silakan. Kak Sally ke yang saya nampak ni. Tahu Bang Jai, silakan Bang Jai. Bang Jai macam mana nak share tu Bang Jai? Okay, saya masa saya join bulan Jun, tapi masa tu ramai yang beli tiket. Saya macam Kak Imam minta saya beli tiket lah. Tapi saya kata buat apa beli tiket ni kan? Dah lah online semua. Masa tu kita skeptikal baru tapi memang nak ke depan. Tapi apa tu masa tu banyak masalah lah dengan anak-anak lagi tengah lasak dan sebagainya. Kata orang rumah pun dia tak support. Jadi bila tengok gambar Zai dekat rumah Coach Fahimi semua datang daripada jauh, datang ke rumah Ustaz, datang ke rumah Ustaz, semua berkumpul, wah seronoknya kan. Tapi kita rasa macam alamak sedihnya tak dapat join. Tapi itulah momen dia. Jadi tahun ni
bila dah tengok dia orang tu punya keseronokan tu, saya kata saya mesti tahun ni saya mesti join dan saya mesti bawa tim saya juga. Jadi saya pakat-pakat lah. Jadi beberapa lah, ramai jugalah daripada tim saya yang beli tiket dan bersemangat nak masuk extravaganza ni. So nak cerita pasal extravaganza tu saya pun tak nampak sangat kan, tapi nampaklah dia punya kegembiraan pada bulan 7 tahun lepas tu. Zai daripada jauh ni dengan Fahimi, dengan itulah tim-tim yang daripada KL, Selangor, semua pun datang ke rumah Ustaz dekat Manjung sana tu. Dengan dia punya makanan pack-pack semua tu, memang rasa best. Gambar pun asyik gambar diorang je kan. Aduh kan, kita tak ada. Tapi itulah event yang kita terbaik tu ialah event yang kita miss tu lah kan. The best event is the event yang kita miss kan. Okay Ustaz, silakan kembali kepada Ustaz. Okey, terima kasih Pak Amjad. Nampak? Maknanya walaupun tak pergi tapi tengok daripada jauh je, kejauhan tahun lepas pun dah rasa macam rasa macam nak pergi, nak tahu apa benda yang ada dekat sana kan. Mesti ada banyak rahsia sebenarnya, dan memang setiap kali pergi memang ada rahsia. Dan kalau event dia biasa memang Sabtu dan Ahad. Hari Jumaat adalah hari bertolak, hari pergerakan. Dan biasa malam ni kalau kita di event di luar negara, katalah di Singapura ataupun di Bangkok, malam ni adalah malam journey. Ataupun siapa yang dah bergerak hari Khamis, dia dah sampai. Dan malam ni lah jumpa, kenal, kau macam ni rupanya kan, aku tengok dalam Facebook, sekali kembang macam tu kan. Ataupun tengok dalam gambar besar, tapi dia dah cantik, licinnya kulit. Masa tu kita kagum, tajuk. Semua datang, duduk bersembang, berkenalan. Tangan ni gatal siapa? Kan? Bersembang, berkenalan, duduk bercerita. Dan masa itulah dia tak ada time is illusion. Tak sedar masa tu pukul berapa. Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Dan dalam pengalaman saya dengan Cikgu Ali, kalau kami pergi event, kita pergi ke Singapura, mana yang dia ramai tu ya, yang masa tu kita makanan pun susah. Lepas tu kita bawa serunding, masing-masing bawa beriuk, ada bawa beriuk bawa serunding, bawa tu kita makan kongsi-kongsi seorang sikit. Boleh tak ingat lagi tak momen tu? Ingat? Boleh share sikit momen tu? Masa tu excited, semua tengah skipping dengan buat body weight training, bawa botol angkat. Masa tu kan Level 10 masa tu semua fokus nak level 10. Boleh share sikit experience masa tu? Perempuan dulu yang kalau tu dekat Singapura Singapura. Yang dalam bilik actually sebab nak pergi Singapura kan, dah tahu satu makanan mahal. Jadi bekalan utama semua bawa nutrition lah. Bawa nutrition, kemudian yang kawan-kawan ni ialah semua jantan. Semua jantan. Tak ada, sorry orang Perlis panggil jantan. Semua jantan. Jadi tak ada orang perempuan. Jadi isteri-isteri ni sedialah makanan, takut laki lapak lah kat Singapura apa semua kan. So makanan yang mudah tahan lama serunding lah. Tak boleh ni, adalah seorang abang tu dia bawa serunding. So saya okey lah, tak ada masalah. Sebab saya pun pernah pergi Singapura tapi tak pernah lah makan mewah-mewah ke apa kan. Kat kedai pun tak makan. First time saya pergi Singapura pun just shake, lepas tu beli roti gardenia, beli sardin kan. Yang tu je. Dan saya dah pergi dengan tim ni pun sama juga, tak ada lah berlebih-lebihan. Tak ada berlebih-lebihan. Semua makan serundi. Lepas tu sikit-sikit, sebab serundi ada sikit. Kan Ustaz? Dalam bilik serundi ada sikit. Jadi berkongsilah kami. 3 hari bayangkan, minum shake, makan serunding, makan roti. Hari terakhir kan, habis event je, masuk kedai mamak dekat Singapura. 3 hari tak jumpa nasi. Nasi 3 hari lah kan. So semua duduk sama-sama, semua beli nasi, semua makan nasi. Nasi yang banyak. Actually itulah pengalaman kan. Pengalaman tu orang kata kalau saya dululah, saya dalam jemaah dalam jemaah Islam ni, dalam jemaah Islam ni, kalau kita nak dia kena bermusafir. Kalau kita nak kenal sahabat kita kan, nak kenal hati, nak kenal ni apa semua, nak ikat ukhuwah tu dengan lebih rapat, dia kena bermusafir bersama-sama. Dan selalu bermusafir bersama-sama.
Kan macam sahabat-sahabat kita lah, sahabat-sahabat Nabi dulu kan, bermusafir pergi ke sana pergi ke sini kan. Jadi itu yang menjadikan kita mengenali rakan kita. Bukan kita kenal keburukan dia, kita bukan nak tahu keburukan orang pun kan. Saya tengok saya sendiri pun, tengok secara jelas macam ni pun dah tahu dah kita buruk. Tapi kita nak kenal hati kebaikan dia, apa yang dia ni yang sebelum ni mungkin kita tak tahu pun kata dia orang yang macam tu kan. Dia boleh tolong kita saat susah ni kan. Sebab di luar negara ni guys, mungkin anda banyak yang pernah pergi luar negara kan. Tapi pergi event ni berbeza sikit. Dia berbeza sikit. Dan sebab berbeza lah banyak benda. Kan? Kalau anda pergi dengan tak tahu, anda akan pergi dengan benda yang tak tahulah. Kan? Ni sahabat saya ni, first saya punya extravaganza yang saya cakap Singapura tu, memang makan ustaz jumpa mana gambar ni. Saya pun lama tak jumpa gambar ni. Ya Allah. Ini sahabat saya bukan downline. Orang Herbalife saya jumpa dekat airport Johor. Saya turun di airport Johor. Saya tak tahu nak pergi ke Singapura macam mana. Saya tak tahu nak pergi ke Singapura macam mana. Lepas tu ada seorang adik ni duk jaga kat ni tu, saya tanya dia. Dia tengok saya pakai tag Herbalife. Dia mai tanya, abang Herbalife apa? Kan? Kata saya nak pergi extravaganza. Saya pun nak pergi ni. Saya pun nak pergi esok. Kalau abang nak ikut jom lah. Saya cakap saya nak pergi hari ni, saya daftar saya check in backpackers hari ni. Jadi dia tolong hantar saya pergi tempat bas kan, sampailah ke Singapura. Sampai event dalam 35,000 orang tu jumpa balik. Dan kami duduklah bersama-sama. Allah susun rezeki tu. Alhamdulillah dapatlah makan roti gardenia dengan sardin. Sebab sebelum tu duduk beratur kat Subway ni kan. Beratur kat Subway. Sampai tengok, ya Allah ada babi. Jadi saya pun aduh, minum air kosong lagi lah aku. So itulah antara banyak lah. Itu dari segi makan lah. Kan? Okay, lepas tu ingat lagi tak masa yang ada ahli cerita yang bil telefon mencecah ribuan? Yes. Boleh share sikit pengalaman bil telefon tu? Macam mana lagi? Bil telefon. Bil telefon jadi beribu dia ada 2 kali lah pengalaman pengalaman yang mungkin orang lain, setiap orang berbeza-beza lah kan. Ada orang dia berbeza, pengalaman berbeza kan. Saya cerita pengalaman pengalaman tak tahu dengan pengalaman tahu. Saya tahu dalam ni ada supervisor yang masuk extravaganza tadi ataupun esok ni, ataupun yang masuk Leslie Stanford tadi kan. Dia pun tak tahu, dia tak tahu lagi apa ni. Cuma dia tahu bak RO, bak ni apa semua tu kan. You all tahu bak orang kata dari segi Herbalife ni level apa, yang tu je kita tahu kan. And then bila kita masuk, kita nak ready dengan story orang. Story penceramah tu. Dan sampailah you all akan tahu bila pergi ke event ni, dia tahap paling max ni bila kita nak terkencing tapi tak boleh nak keluar. Tahan diri tak nak keluar. Tahu sebab dia yang bercakap kat depan tu, walaupun Leslie Stanford cakap slow IU kan ni lah, tapi dia bercakap tu satu-satu, aku keluar ni memang aku terlepas. Aku cakap terang memang confirm terlepas. Jadi tahanlah. Air dah habis 1.5 liter, terpaksa tahan pula kan. Jadi banyak the first cabaran, saya pergi cabaran keluarga lah, macam Abang Fazari, abang apa yang cakap tadi kan. Cabaran keluarga, bagaimana seorang isteri dia nak pergi, yang suami dia mungkin berat nak lepaskan. Saya pun kalau seorang suami kan, isteri saya seorang-seorang nak pergi, tiba-tiba duk gila bisnes nak pergi pula Singapura kan. Confirm lah saya akan susah, berat untuk bagi kan. Tapi situasi saya pula kan, isteri saya buat yang berbeza pada saya. Saya tak faham lagi pasal bisnes ke apa ke kan. And then waktu tu tengah duk naik bisnes, kelab nutrisi tengah naik, J cakap kena pergi extravaganza. So I go to extravaganza, tapi the problem is isteri saya due pada tarikh extravaganza. Itulah problem yang saya tak bagi tahu kat J, tak bagi tahu kat siapa-siapa, tak bagi tahu. Saya cakap diam-diam je lah kan, nanti aku tak pergi ke, aku pergi ke orang tak tahu. Jadi tapi sampai kat last memang tak tahan lah. Sebab
makin dekat dengan extravaganza, orang Herbalife ni dalam Facebook makin macam-macam posting pasal extravaganza kan. Jadi kita tak tahan. Saya pun berbincang dengan isteri. Itulah first time berbincang dengan isteri. Ni nak berbincang, dia mengandung kot. Dia nak beranak ni, berbincang. Saya bincang dengan isteri, boleh tak abang nak pergi Singapura? Dia kata, boleh je kalau abang nak pergi kan. Tapi kan due tu kan. Kata, itulah problem dia. Dia kata macam ni lah, kita ikut petua Umi. Petua arwah mak saya. Dia kata, abang usap-usap perut, beritahu kat baby. Kata nanti tunggu abah sampai baru hang keluar. Jadi saya pun usap. Kata Husin, nama dia Husin, dah ada nama dah. Husin, abah balik nanti baru hang keluar. So saya pun buatlah petua. Petua ni saya tak kata boleh menjadi pada semua lah kan, kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi saya pun ikutlah petua untuk tua. Saya kosok isteri saya beritahu abah nak pergi satu tempat ni, tak tahu penting ke tak ni, tapi coach abah cakap penting. Coach abah cakap penting. So saya kena pergi sebab saya nak hit world team masa tu kan. Dah nak dekat hit world team dah. Tiket extravaganza memang saya dah beli kan. Pasport memang saya dah buat. Ini saya tak tahu pun saya buat pasport. And then sebulan sebelum macam tu lah saya dah bagi tahu dia. Dia pun mula-mula memang lah malam tu okey, esok dah tak okey pula, buat muka sebek pula, macam-macam lah bini kita kan. Jadi dalam proses tu dia nak beranak ni kan, laki nak keluar. Saya kat Sabah tak ada mak mentua, tak ada bapak mentua, tak ada. Memang tak ada. Dan saya buat decision tu, saya cakap siap-siap kat isteri, boleh tak kalau jangan bagi tahu pada abah dengan Umi, bapak mentua saya lah, bapak mentua dengan ni. Sebab saya tak ada siapa-siapa dah waktu tu. Saya bagi tahu boleh tolong jangan bagi tahu. Kan dulu hang kahwin dengan aku gemuk pun pok dah tak apa suka kan. Jadi ni aku buat macam ni pula, nanti lagilah pok hang untuk macam-macam kan. Jadi saya pun bagi tahu. Bukan apa saya takut nanti ya, faham kan, keluarga. Bayangkan you pergi tinggalkan isteri, apa kata keluarga kan. Gila ke dia ni nak pergi tinggal bini tak mati dalam bilik ayak ke apa kan, beranak dalam bilik ayak ke. Jadi saya pergi tu memang first nak pergi tu excited, tapi excited hilang di tengah jalan. Bila buka-buka saya nak pergi tu, saya dah set semua, dah beli tiket kapal pakai credit card. And then sampai KK nak jalan ni tu, nak ambil lah, nak bawa keluar duit. Nak pergi. Tengok-tengok ada 400 ya dalam bank. Sudah aku nak pergi macam mana Singapura ni 400 kan. Saya kata tak apalah. Backpackers dah bayar. Semua saya dah ni. Pasport ada, kapal, tiket. Aku pergi je. Yang penting sampai Johor dulu. Saya pun sampai. Sampai tu memang emosi ni okey lagi. Bila masuk Singapura, bila telefon tak dapat berfungsi. Saya first time masuk luar negara, tak tahu macam mana nak roaming. Atau yang Ustaz cakap, tiba-tiba kena charge apa semua tu kan. Saya tak tahu nak roaming. So terputus hubungan dengan isteri. So apa saja yang orang kata wah hebatnya extravaganza ni, ada mutiara-mutiara kat dalam, tak ada. Saya tak nampak mutiara apa pun. Kan? Saya cuma nampak duk fikir isteri je dekat ni. Tapi bila dah kita lepas benda tu, Allah bagi sesuatu pada kita dalam proses tu, baru kita nampak sebenarnya yang kita pergi itulah mutiara. Kan? Kita pergi tu sebenarnya mutiara tu melekat-lekat kita. Dan kita tak perasan. Tapi selepas kita lalui proses tu, kita dapat kejayaan ke, kita journey tu kita dapat ni, baru kita tahu. Itulah sebenarnya keputusan-keputusan yang kita buat tu menjadi mutiara semula untuk kita. Dan mutiara tu adalah stories. Kan? Yes, mutiara tu adalah stories. You create your own mutiara tau. And your own stories to share with people yang orang lain tak ada. Saya cakap story saya tak sama dengan Ustaz. Story Ustaz pun tak sama dengan Ustazah Azmah. Kan? Dengan Kak Ma tak sama. Macam mana Kak Ma boleh ni dengan Ustaz tak sama. Setiap orang kita tak sama. So itulah bagi saya ujian-ujian yang Allah bagi dalam event ni. Memang jenis ni akan ada. Walaupun you buat online ada kan. Ada ujian. Saya tadi pun ada ujian. Kan? Ujian tetap ada. Walaupun online tetap ada ujian. Tapi berbeza-beza bentuk ujian tu lah. Kan? Dan Alhamdulillah saya balik daripada extravaganza dalam pelbagai-bagai banyak cabaran apa semua kan.
nanti saya share lah saya presiden team nanti. Yang lebih-lebih tu. Okey. Dan balik tu alhamdulillah sampai pagi tu petang tu isteri dah sakit-sakit apa semua kan. Tengah malam pukul 12 bawa dia pergi hospital. Pukul 2 pagi lahirlah presiden team saya iaitu Aish Hussein. Yang full daripada dalam perut sampailah keluar sampai sekarang full nutrition. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa story kan. Itulah story yang sukar nak digambar dengan kata-kata yang tak ada dalam skrip Herbalife pun. Tapi setiap orang ada skrip masing-masing, ada penceritaan masing-masing dan banyak. Ada satu rahsia Ustaz. Satu rahsia. Silakan. Seorang anak ni dia tak pandai nak menipu ayah kan. Jadi isteri saya dia tak pandai tipu ayah dia, tapi dia tipu laki. Dia cerita sebenarnya dekat ayah dia bila ayah dia telefon. Dia cerita dekat mak dengan ayah dia kata saya pergi Singapura. Dan benda tu saya tahu selepas tu. Selepas dah selesai apa semua kan. Dan apa ayah bapak mentua saya kata gila kali tu. Tak apalah, benda dah lepas lah kan. Tapi kita tahulah perasaan seorang ayah kalau kita sendiri pun kita tak nampak big picture. That's how big picture. Why you need to go to event, you see first big picture. Anda tengok dulu sebab you nak bina 80 leadership. Kalau you nak jadi presiden team kan, you nak bina 80 leadership yang semua melihat big picture. And so we see first. Okay. Dan kali Kak Lim kata masa tu Kak Lim kenal, Kak Lim dah ada dengan kita dah masa tu, dan kita masa tu minum shake dekat bilik catering kan Kak Lim? Betul. Minum shake. Silakan Kak Lim, kalau Kak Lim nak share, nak tambah-tambah. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dengar ke? Boleh. Kali punya line dah berapa? Very clear. Boleh? Okay. Kalim tadi tengah makan kuaci. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cerita Herbalife ni memang Kalim start masa Cikgu Ali lah di klub tu kan. Itulah tadi saya sebut, bila dia sebut yang tu full nutrisi kan, terus ingat ini sebab Cikgu Ali dia sebut ini anak Herbalife ni. Semua mula dari semua dia consume Herbalife yang memang Kak Lim pegang juga perut Aisyah waktu tu. Dan Kak Lim first time rasa tu shake bila Cikgu Ali cuba Kak Lim try, dia bilang cuba Kak Lim try. Jadi kan masa tu shake apa, vanilla ke apa yang dia campur dengan pisang. Kan cookies and cream ke yang bawa benar bilik catering, kita rasa seorang sikit tu. Itulah tu. Ya, masa tu ya di catering, kemudian kami ialah si Nuria. Siapa yang saya tu kan. Jadi tapi waktu yang kali paling ingat tu yang waktu di klub tu lah yang mula tu. Lepas tu yang baru si Mahani bawa di catering. Masa tu baru kita letakkan tu F1 dalam kabinet catering tu kan, ambil blender catering, Masya Allah macam rumah sendiri tu catering dengan si Nuria apa semua kan. Dan Kalim sebenarnya macam mana Kalim sebenarnya tidak tahu tu apa-apa pasal produk F1 ke apa kan. Jadi bila macam Ustaz kan yang bawa ke satu event tu yang sama-sama dengan Bonda Mozida, Ustaz Ghazali sama siapa lah, Cikgu Hakim. Kita satu flat kan, apartment tu. Bonda dia bawa anak dia sekali. Kali mesti dengar tu di apa punya itu spektakular rasanya. Spektakular. Kita sewa dekat spektakular. Di sana. Jadi lepas saja event, Ustaz sudah terangkan. Okey, nanti bila di dewan tu Kak Lim saya tidak boleh masuk.
Kak Lim belum tidak layakkan bahagian apa tu yang training apa semua. Jadi duduklah di luar menunggu apalah kami buat di luar dengan Bonda. Jadi kami pergi merayau-rayau lah kan. Dia banyak booth. Lepas tu malam tu sampai sejak balik ke rumah, terus Ustaz dia cerita apa dia begini-begini. Saya mendengar saja Ustaz kan dan Ustaz buat live. Oh, sebab saya kata saya tidak faham apa dia punya nutrisi kan waktu tu. Jadi kan nampak juga lah masuk juga Dewan ada general kan. General tu general meeting maksudnya kita boleh masuk Dewan lah. Dan yang Kak Lim masuk Dewan, yang Kak Lim ada pergi dua. Satu yang pertama dengan satu rumah, satu kali lagi yang Kak Lim sendiri. Ada ceritanya tu sendiri itu kan, sendiri. Kak Lim bergerak sendiri, naik bus lah apa semua, naik Grab. Itu Kak Lim ada jumpa dengan Bonda juga. Waktu tu Bonda bawa Cikgu Widya ke apa kan nama dia tu lah. Ada jumpa Fahimi. Ini yang first time. Masih lagi bingung. Okay. Tapi Kak Lim suka sebab di sini Bunda dia ini share apa perasaan ke apakah begitulah malam tu kan. Ini first time memang Kak Lim first time pergi spektakular. Ya. Dan Kak Lim ikut sajalah. Yang kenapa datang kali kedua hari tu yang tapi sendiri sebab Lim mau belajar sesuatu lah kan. Kali ni sempat masuk Dewan dan Kak Lim sudah sedia buku lah apa kan. Satu yang Kak Lim belajar waktu tu Ustaz dia terima recognition ke apakah terima macam naik ke atas pentas. Saya tidak ingat apa waktu tu get team ke apakah. Saya tidak ingat waktu tu naik ke atas pentas kan. Dan ramai orang dan Kak Lim tidak duduk satu baris pun dengan Ustaz dengan Coach Mas. Ada di dalam mungkin dalam VIP berasanya kan. Kami di belakang itu bersama dengan Ustaz Ghazali, sama dengan Bonda. Siapa lagi kawan tu? Kak Ima ada, Kak Ima rasanya lah. Saya Kak Lim tidak berapa ingat. Kawan Sarima ke apakah yang Bonda punya guru lah di care itu. Sampai berdirilah di kursi. Okay. Meriah, bunyi muzik memang kuat dan bersemangat. Dan sebelum kita mula kita ada senam-senaman lagi tu memang banyak lah. Dan waktu tu ada satu ceramah tu Kak Lim ada mencatat, itulah tu yang Dr. Jan Ahmid tu. Kak Lim ada catat juga dia punya apa kan. Dan kenapa ni semua orang kan waktu dia sharing tu di sebelah Kak Lim tu ada orang putih lah. Di depan ni ada Chinese. Kak Lim tidak boleh dengar apa yang Dr. Jan Hamid sebut sebab dia yang di depan ni bercerita. Lepas tu dan alhamdulillah yang orang putih ni saya tidak tahu orang dari mana, Australia kah apakah, tapi dia sebutkan sana apakah bukan negara tapi orang putih lah. Excuse me, dia cakap, if you want to talk, you go outside. Wih, ini orang putih kan, Kak Lim sudah begini. Tapi bila mereka kan sangat Frankis, senang. Yang ini, ini apa ni? MDW. MDW. Oh, Kak Lim pergi tu MDW. Okay. Jadi waktu itulah tu waktu yang dia bercerita tu kan Kak Lim mencatat tidak berapa dengarlah apa yang dia nasib tu orang putih tu dia minta tu yang di depan tu diamlah. Aku bilang begini pula ni kalau hadir event memang ramai orang lah yang Kak Lim tahu berbaris tu kan Bonda
Yang event pertama tu dengan Bonda tu dia yang event dengan Kak Lim satu orang kan, yang di hotel tu. Lepas tu Bonda sebut di belakang Kak Lim, Mah dia bilang, kau tengok punya ramai ni orang ni Mah, dia bilang. Tapi dia bilang, bagusnya diorang ni tidak bertolak-tolak Mah. Ikut saja kita berbaris di luar. Memang panjang, berpusing-pusing. Dan dia bagi masa kan, kami ni kan bukannya yang VIP, yang inilah yang Kak Lim tengok ni. Jadi kami masuk bagian general tu memang lambat masuk, dan kursi tu kan kita kena chop. Apakah? Bukan chop. Bapak boleh letak barang sedia kan? Jadi tidak boleh duduk walaupun kosong kan. Tetap ada beg, ada buku lah. Masya Allah. Nasib juga itulah, kalau pergi event mesti ada satu orang ketua lah yang atur. Okey, kita duduk sini, kita mau dekat-dekat kan. Ada yang atur lah. Jadi kalau ada yang ada pengalaman sebelum tu okey lah. Dan juga yang kita makan sama-sama di luar tu, meng-order. Itu yang Kak Lim paling ingat lah. Sebab punya ramai orang. Lepas tu kita cari tempat dan situlah tiba-tiba jumpa kawan kakak dari Perlis. Rupanya di dalam event kan ada pula kawan-kawan kita kan, kita boleh jumpa di sana. Memang Kalim apa yang selepas event memang bersemangat tinggi lah. Mau buat naik kapal terbang kan, siap tulis dalam buku apa mau dibuat. Sekali sampai sekolah, ya Allah, lupa sudah tu. Masya Allah, apa dituliskan ada lagi dibuka, yang itulah dia boleh jadi ni kalau begini. Jadi ada peluang. Sebenarnya yang event tahun lalu kan, yang Ustaz buat di Manjung kan, Kak Lim beli juga tiket tapi sendiri-sendirilah di sini. Sorang-sorang, tidak seronok. Seronoknya waktu terkenang-kenang waktu event tu, yang walaupun kita berbaris kan, ketandas pun berbaris, solat pun berbaris kan, semualah berbaris kan. Tapi itu kenangan lah, kenangan. Dan Kalim ada pegang tu yang dia bagi recognition tu kan, yang siapa yang pergi supervisor, dia tulis nama saya banyak-banyak tu di luar kan. Kalim pegang ni. Saya mau ada nama di sini. Ada ambil gambar sendirilah. Okey, tapi itulah kenangan lalu. Okey. Rasanya tapi yang paling best, yang turning point bila jumpa dengan Ustaz tahun lalu lah di Ipoh dengan Cik. Itu memang mind blowing lah, buka terus laluan habis. Sebab selama ni kita cuma cari apa F1 ni, apa kebaikan dia, apa dia punya, kenapa perlu untuk aku, begitulah. Tapi bila kita mencari kenapa boleh orang dapat supervisor, macam mana caranya mau dapatkan supervisor. Waktu tu mindset masih lagi supervisor, kemudian bila saya tidak tahu macam mana saya boleh terfikir mau dapatkan extra income. Tapi itulah bila bercerita dengan hari tu di Perlis tu, ya Allah Tuhanku, baru keluar. Rupanya kita sebenarnya dalam Herbalife ni banyak lagi ni ceritanya. Alhamdulillah jumpa hari tu dan diberikan peluang lah. Dalam sebenarnya kan perjalanan tu kan yang daripada Pulau Pinang ke Perlis tu, Masya Allah, kita bukannya mendengar lagu kan, tapi banyak mendengar kuliah, banyak dengar sharing, semua pun ditunjuk. Kali nampak tu begini, ya Allah, aku bilang Ustaz ni kan memang kalau kita spend time dengan Ustaz kan, apa saja yang keluar daripada mulut dia tu kan, betul lah. Sampai Ustaz tanya, kenapa Kak Lim ni menangis? Memang Kak Lim menangis sepanjang jalan tu bila dengar Ustaz sebut inilah. Bila Kak Lim terkenang pun, sedih. Bukan sedih apa, bukan terharu apa. Bila kita jumpa kan yang kita mau tu, Masya Allah. Okey.
Sebab naik ke Perlis kan bukan pakai kereta biasa, kereta Audi. Ya Allah, tidak pernah terfikir pun. Dan waktu tu Kak Lim rasa sebenarnya aku mau ke Mari ni mau belajar. Okey, jadi sepanjang jalan tu belajar ilmu saja yang diterima sampai sampai, tapi ialah kita ni cuma merancang, kan Allah tu yang menentukan. Jadi sampai di Perlis, Kak Lim ini macam segan sikit lah cerita. Kak Lim sebelum tu ya event dalam sebelum tu Kak Lim ada masalah fibroid kan, tidak ada datang period apa semua kan, tapi sebelum datang ke Ipoh tu memang tiada. Tiba-tiba saja malam lepas saja solat apa semua kan, tidak tahu, saya tengok yang pagi tu ya Allah ada. Terus Coach Ma ada bawa pet kan. Itu malam tu kami pergi jalan keluar membeli itu saja. Jadi inilah banyak betul lah waktu boleh lagi ke cerita ni. Ya, ini yang Kak Lim nampak yang income PT Asma tu berapa? 500 satu orang dan 1 juta tu. Masya Allah. Saya itu pun macam meremang. Lepas tu bila kita ada kelas kan tu yang pasal produk kan, product knowledge tu. Itu pun dengar juga, tapi kan Kak Lim terkejut. Ramainya macam berjumpa dengan Ustaz kan. Ustaz, dorang ni mau belajar kan sama-sama kita ni. Bilang Ustaz, tak adalah Kak Lim, dorang ni jumpa saja, terlepas jumpa cerita-cerita santai-santai. Tapi dorang ni jauh-jauh ni jumpa Ustaz begitu saja kan. Mungkin kan saya lama sudah kenal dengan Ustaz, tapi tidak tahu yang Ustaz ni macam di kalangan Herbalifers tu kan memang orang ternanti-nanti kunjungannya kan. Jadi saya pun tidak tahu. Jadi begini pula dorang macam memang sangat terujak bergambar. Lepas datang satu orang bermotosikal, ada lagi satu orang. Ramainya ni kan sampai Kak Lim dah tidak tercakap. Kursi pun daripada 2 orang duduk sudah berpusing jadi bulatan tadi itu. Jadi itulah waktu yang bergambar dengan pengantin pun, makan pun, terus Kak Lim nampak bilang Ustaz, kalau kita dalam ni di luar ni kita makan saja apa saja Kak Lim kan dalam otak kan, dalam fikiran memang akan pilih suku-suku separuh apa semua. Masya Allah. Itulah bila keadaan macam tu kan, kita ni rupanya bukannya macam palsu, apa disebut tu, lain yang kita nampakkan pada orang, lain yang kita punya kehidupan sebenar tu apa namanya. Jadi kan itulah lifestyle PT Azman Asma hari tu, dan Kak Lim follow. Alhamdulillah waktu lepas saja balik daripada Ipoh tu, itu memang terus Kak Lim buat apa yang dan tiba-tiba pula Bamwi dan juga Coach Nash dia mau. Masya Allah. Jadi event atas event dan saya punya siapa yang di bawah tu, dia Bamwi dia tidak pernah ikut event, dan bila Kak Lim cerita dia mau pula ikut offline punya event. Kak Lim bilang try lah, cuba untuk online. Yang ini sudah ada yang ini yang kedua, event yang kedua. Dan masa ni Kak Lim memang janji untuk pergi jumpa dengan PT Azman Asma, tapi Kak Lim juga berjanji dengan pensyarah mau jumpa dia untuk selesaikan Kak Lim punya master paper last lah. Untuk menjumpa pensyarah itu Kak Lim punya tiket untuk surat jumpa pensyarah.
dan Kak Lim mohon cuti kursus 9 lah, CKS. Okay. Tapi waktu tu belum lagi ada keluar tu surat, so Kak Lim mohon cuti rehat. Tapi cuti rehatnya 1 minggu, kemudian mohon lagi sekali lagi 1 minggu. Dan Kak Lim sebenarnya waktu ni dia dah mau pulang. Kak Lim mau stay, sebab nampak sudah kan apa di tapi ialah kita waktu tu mungkin terlampau dia punya tarikan untuk buat Herbalife sepenuh masa tu terlampau kuat. Nasib waktu tu kan tidak tahulah macam mana. Kak Lim punya ini cerita Kak Lim pula sudah, sorry. Okay. Terlebih pula ni sudah. Tidak tahu macam mana. Surat kan, surat untuk berjumpa tu kan sudah, surat polis tu kan dia ada limit dia 1 minggu. Jadi Kak Lim pun balik. And then ialah offline. InsyaAllah Kak Lim cuba juga usaha. Event kali ini memang Kak Lim sudah sedia buku, dan bila dengar tadi yang sharing daripada Siti di tadi kan, yang Coach Yana, kalau yang paling berharga sebenarnya adalah sharing waktu orang bagi recognition tu, rekonasi tu, sebab kita mau dengar dia punya story. Okay, jadi yang dulu tu biarlah jadi kenangan kita kan, jadi pengajaran je lah. Kali memang tidak mendengar apa sharing di atas pentas. Kalau tanya apa benda yang dorang sharing, Kak Lim tidak dengar. Yang Kak Lim dengar, yang Kak Lim ingat itulah tu yang ada senaman, ada music, kemudian yang orang putih tu marah orang Cina di depan bising, itu yang Kak Lim ingat. Lepas tu yang kita makan, lepas tu yang ada games, Kak Lim dapat Kak Lim Kak Lim main game, dapat inilah. Ustaz bilang, Kak Lim pergilah mana-mana, okay, ada banyak game sana, Kak Lim dapat ini, dapat 10. Jadi Kak Lim bilang apa juga ni saya guna. Sekali bila saya bagi dengan Bamui dan Coach Nash punya, dorang happy. Rupanya berharga ni, sangat berharga. Dan ya, Kak Lim ini yang kenangan lah waktu di sana. Okay. Itu sajalah barangkali. Okey, terima kasih banyak Kak Lim. Banyak tu baru sikit je minta kan. Dan saya kalau boleh nak mendengar ramai lagi sebenarnya, tapi masa ni sangat mencemburui kita. Dan saya sangat berhajat dengar daripada Kak Zai, daripada Azuraini, daripada Kak Fiza, daripada Kak Sally. Tapi nantilah saya rasa kita simpan cerita-cerita tersebut dan nanti kita bawa kepada sesi yang seterusnya, mungkin besok malam sambil-sambil sesi review ke, ataupun nantilah sesi selepas extravaganza ke, nanti kita buat post macam ni, post story extravaganza, apa yang kita belajar dan apa yang kita dapat. Dan saya rasa saya nak stop kat sini dulu, dan tapi sebelum saya tutup, saya nak bagi kesimpulan yang saya dapat, apa itu extravaganza Herbalife. Dan pada pandangan saya sangat best, sangat luar biasa, dan dia dia boleh dinukilkan dalam perkataan, extravaganza Herbalife, Herbalife. H is for happiness. Saya tak tahu, tetapi setiap kali saya balik daripada event, saya happy. Dan antara pengalaman yang paling saya tak boleh lupa, balik jam 1 pagi, duduk di kampung Ulu Piol, pintu pagar dah kunci berlapis-lapis, dah masuk dalam bilik, dah tidur, dia memang dah tidur lah, dah terbaring. Dan saya pun letakkan kepala, dan saya letak kepala tu, saya tak tahu, saya senyum. Isi saya tegur saya, dia tengok, abang senyum kat siapa? Ada contoh ni. Abang tak tahu abang senyum kat siapa, tapi abang tahu abang balik, abang happy. Pukul 1 pagi. Dan benda tu berlarutan ke hari-hari semua. Bayangkan, H is for
happiness in Herbalife. Yang kedua, ekonomi. Herbalife ekonomi. Saya tak nak pun masuk Herbalife ni sebab duit. Saya tak nak. Mula-mula tu memang nak turunkan berat je. Tanya Cikgu Ali kan. Nak turunkan berat sekilo 2 je. Tapi saya nampak peluang. Memang saya pun jenis mata duitan. Nampak peluang. Tapi saya nampak bukan peluang buat Herbalife. Peluang nak buat benda lain selain daripada Herbalife. Tanya Cikgu Ali. Nak buat bag lah, nak buat benda lah. Saya buat bisnes lain dalam kelab Cikgu Ali masa tu kan. Nak buat sauna lagi kan. Masa tu nak turunkan berat. Ya. Ram pernah kata, Cikgu Ram pernah kata, Ustaz ni seluar dalam logo Herbalife pun mesti ada. Itulah maksud dia. Itu fanatik kan. Sebenarnya memang Sorry. kalau boleh kan semua nak Herbalife, semua nak diherbalisasikan. Itulah tahap dia kan. Betul lah. Sebenarnya banyak lagi rahsia itu. Nasib baik Cikgu Ali buka sikit je. Kalau tidak habis aku. Itu ekonomi. Okey, kemudian yang ketiga, bila ada ekonomi tu, saya mengejar royalty sebenarnya. Sekarang ni saya nampak apa yang saya nampak ialah royalty. Dan ramai orang mengejar royalty. Kenapa orang buat filem? Kenapa orang tulis buku? Kenapa orang menyanyi? Kenapa orang buat benda yang berkaitan dengan royalty kan? Kan itu rahsia dah terbuka. Aduh. Okey, sebab nak royalty kan. Royalty ni ada dua, satu royalty dunia, satu royalty akhirat. Dan royalty dalam Herbalife is the best. Buktinya saya dengar daripada Nurul Deb. Nurul Deb, dia dapat royalty daripada lagu yang dia dah menyanyi lebih 20 tahun. Dan dia kata royalty yang dia dapat daripada lagu-lagu tu, dia kata lebih kurang 40,000 ke 140,000 ke, macam tu lah, lebih kurang lah, sikit dia kata, sikit kan, sikit. Dan dia kata baik buat Herbalife, royalty Herbalife lagi besar macam tu. Dan sekarang ni royalty Herbalife based on berapa supervisor yang kita dapat bangunkan. Siapa yang nak buka kedai kat sini? Siapa yang dia ada impian, aku nak buat bisnes, aku nak buka kedai. Dan kedai itu, saya boleh gambarkan kalau ada nak buka kedai, anda bantu ramai orang jadi supervisor. Kerana setiap kedai, setiap supervisor itu adalah kedai anda masing-masing yang auto run. Nak tak? Kita buka kedai, kita tak payah nak lantik manager, kita tak payah nak jaga store, kita tak payah nak uruskan license, kita tak payah. Banyak benda yang kita boleh skip. Dan saya adik Kak Ma, adik Coach Ma, Datuk Rosdi, memang orang bisnes. Kalau cerita dengan dia, kita juta-juta kan. Dan memang dia kata, Abang Man, best lah bisnes Abang Man. Dia kata sebab Abang Man tak perlu nak fikir pasal license, nak fikir pasal nak maintenance. Dia kata overhead untuk dia saja, overhead untuk running company dia 150,000 per month. Kalau dia tak dapat 150,000 per month, boleh pecah kepala tu. Tapi kita tak payah nak fikir nak maintenance kereta, nak maintenance rumah, nak kedai, nak servis, nak upgrade. Lepas tu kan meragam customer marah, pekerja lari, banyak Tapi dalam bulan dulu rumah kan, Hajung ngaji. Senin, Rabu, Jumaat. Orang nak masuk ke, orang tak nak masuk ke, tak apa. Janji ngajar. Macam tu kan. Best. Itulah dia royalty. Yang bestnya kita bekerja di dunia, tapi kita dapat di akhirat. Selain daripada kita dapat royalty dekat atas dunia kan. Tapi yang nak lah itu HER. B. Belief. Belief system. Jadi menguatkan belief system saya kepada satu diri sendiri. Dan kita ni tak percaya kat diri sendiri sebenarnya. Kan? Bolehkah aku buat? Bolehkah aku nak kurus? Bolehkah aku nak buat bisnes? Boleh ke kan? Kemudian belief system kepada kehidupan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belief. Kalau betul kita belief, kan? Pegang. Rezeki Allah. Tidak semua orang ada gaji, tetapi semua orang ada rezeki. Dulu saya bertakut. Tapi bila saya berpegang, switch the falsafah, the philosophy, change your life, change your mindset, change your life. Dia tukar, belief system tu berubah. Dan BA, attitude. Dan dalam experience extravaganza ni, dia ada attitude. Kalau nak berjaya dalam Herbalife, dia kena ada attitude untuk berjaya. Attitude apa? Satu, attend event. Datang event. Yang kedua, awal datang event. Event pukul 11. Pukul 11. Sebab dulu general tak boleh nak masuk dekat leadership. Saya lah. Kan? Sekarang ni dah ada orang rakam leadership masuk dekat dalam grup. Tu pun tak tengok kan. Tak apalah kan. Masa tu,
Pukul 11 boleh masuk, pukul 7 dah berbaris lah. Pukul 6.30. Itu attitude. Datang awal berbaris. Saya tak tahu. Saya ingatkan boleh masuk awal. Duduklah kita berbaris. Lepas tu pukul 9 ingatkan kita dah boleh masuk. Rupanya tag yang kita pakai tu tak layak lagi. Tak boleh masuk. Pukul 11 boleh masuk. Duduk dekat luar. Tapi saya bila duduk kat luar, orang akan jumpa ambil gambar. Ustaz, ambil gambar. Ini Ustaz Man ke? Ustaz Man, ya ambil gambar. Saya pernah berdiri situ 3-4 jam keren belakang ni. Belakang sakit, sini keren. Ustaz, ambil gambar. Ustaz, saya pun tanya Cikgu Ali, itulah kerja saya. Tanyalah Kak Lin, tanyalah sesiapa yang Kak Azu kan, siapa yang ikut saya, Kak Zai, siapa yang ikut saya, itulah. Sampai ada yang tanya, Ustaz tak penat ke? Penat. Tapi saya tak jawab lah sebenarnya. Penat sakit pinggang, tapi sebab happy kan, happy nanti tak dapat nak dilawan, memang sengih. Itulah saya belajar tentang sengih. Ustaz cuba sengih tu nampak gigi kan, itu yang saya belajar sebenarnya. Itu attitude. Dan L is about love. Herbalife is full of love. Herbal love, full of love. Tak dapatlah dekat luar. Satu dekat Malaysia, kan? Yang kedua dekat luar Malaysia. Jumpa dengan Herbalifers daripada negara lain, jakun tau. Ada orang Jepun bawa bendera kan, tapi cakap tak faham. Herbalife. See my picture. Herbalife. Itu je bahasa dia. Au, Herbalife. Yes. Itu je bahasa dia. Herbalife. Herbalife. Itu je. Herbalife je tau. Tapi boleh komunikasi. Jumpa orang Vietnam jual apa nama tu lah yang orang pakai tu, gelang, rantai, brooch. Saya memang kalau lelaki pergi sana, ni lelaki lah, saya bukan jenis orang yang membeli barang sebenarnya. Saya malas nak membeli, malas nak tahu menawar. Tapi sampai sana kan, tengok je rasa nak beli, nak beli je rasa nak tengok. Tengok pula orang bawa sebelah brooch cantik, aku teringat orang rumah nak beli kan. Tanya-tanya how much this is, dia tak faham. Dia tahu dia angkat kereta $50. Mampu ya. $50 kot. Transaksi dolar. Dalam beratus kan, banyak beratus pajak nak beli shaker je. Okay. Itu nak $50. Tawar. Macam mana nak tawar dengan dia? Kan? Macam mana nak tawar dengan dia? Kita cakap $50, $50, dia macam tu kan. $50 kan. Nak minta tawar macam mana? Aku ambil kalkulator dia, letak $20. Itu yang best, full of love. Lepas tu cannot. Ni petani, dia ambil topi dia. Faham pula tu cerita dia tu petani. Dia ambil topi dia pakai, dia pegang cangkul, dia buat macam tu. Oh, tahu dia petani je, orang susah. Oh, Masya Allah, full of love. Itulah story dia kan. Tapi memang best. Dapat bawa balik, dapat kat rumah, tak tahulah. Itu nanti kita simpan cerita perasaan dia dekat meja presiden team. Macam mana dia dapat brooch tu. Kalau brooch tu biasa yang gambar batu tak apa, ini ada Herbalife 3 tahun, sensitif betul benda tu yang Cikgu Ali kata spenda pun nak berbual kan. Maknanya memang jakun dah excited kan, tu love. I Herbalife kan, I inspiration. Manusia berubah kerana 2 perkara. 1 desperation, 2 inspiration. Anda semua dalam ni 29 orang ni, 29 presiden team, bayangkan 29 presiden team. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni kita cakap highest energy. 29 presiden team. Anda berubah, anda buat keputusan untuk stay sampai pukul 10.51 ni sebab inspiration. Even kalau saya tak stop ni, pukul 4 pagi pun anda stay juga. Walaupun besok kerja, walaupun anak dah tidur, suami dah panggil, aku tak peduli kan. Nak dengar juga Ustaz cakap apa tu. Sebab inspiration. Jadi percayalah, full of inspiration. Ni baru Ustaz cakap, baru Cikgu Ali, baru Kak Lim, baru Abang Kak Azu. Belum lagi dengar yang lain. Nasib baik saya tak hantar mesej kat Draj, kat J ni. Kalau tak, pukul 4 pagi kita tak habis ni. Saya ada terasa dia nak hantar kat Siti Yusmiati, nak hantar dekat J kan. Aku hantar ni sekarang beri perpanjangan ni kan. Ada rasa macam tu lah. Saya hantar kat Ali, kat Cikgu Ali. Sebab kita tahu dah. Ini cerita dia memang bergila kan. Kita nak dengar cerita kan. Ni ada dalam itu banyak cerita dah. But inspiration Dan itulah ayat J yang saya ingat. We don't force people. Tulis ni. Saya ingat perkataan tu. We don't force people. We inspire people.
Dan saya tak pernah bagi paksaan. Nak jadi coach, tak nak jadi coach, is okay. Nak jadi supervisor, tak nak jadi supervisor, is okay. Berapa tahun nak jadi supervisor, is okay. Up to you, kan, you decide. Nak berhenti kerja, nak terus nak buat part time, no problem. Jangan ikut orang, jangan. Kita ikut strength kita, baru kita berjaya. Nak bagi event, tak nak bagi event, terpulang. Jangan paksa orang, tapi kita inspire. Mana tengok video ke tak nak, bagi je, give more love. Kita just inspire people. Betul kan niat? Kita nak hidup dengan inspiration. Percayalah. Rezeki datang mewah, happiness to abundance of happiness tau. Abundance. Okay. F. L-I-F lah. Life. F. Feel good. Every time. Feeling. It's about feeling. Herbalife ni about feeling. Feel good. Yes, betul kata Kak Sally. We don't force people, we inspire people. Okay, we apa nama dia panggil? Feel good. Sebab tu Cikgu Ali ajar saya tu, T tu A, B, C, D, E. A, antioksidan, antioksidan awet muda kan. B, burn fat, bakar kalori. C, cuci, cleansing, cuci perut, cuci usus. D, detox. Itu T-mix. E, energy. F, feel good. Dan feel good ni ada dalam Herbalife. Saya kalau cerita pasal Herbalife boleh stay sampai pagi, tak tidur pun tak apa. Tapi cuba kalau kejap lagi sebelum tidur buka buku laporan ke, minit mesyuarat ke kan, buku rekod ke. Saya cerita aku benda tu panas. Kena pula bawa balik kertas periksa 3 bandel, 10 bandel, bawa balik ke rumah dalam plastik, bawa balik ke sekolah dalam plastik juga, tapi nak bawa balik, padahal tinggal je lah kat sekolah tu. Itu saya lah, anda tak, sebenarnya saya tahu semua adalah ni memang experience dia memang powerful, jujur, cikgu yang tak menipu, tak ada timbang kati kan, tak pernah timbang kati, dan suka masuk mesyuarat daripada pukul 2 pagi, 2 petang sampai pukul 5 petang. Saya tak boleh. Dia ni cakap benda apa lama kan, benda tu boleh je masuk dalam Telegram sampai. Itu saya dulu lah. Merungut, komplain, saya dulu. Jadi saya kata, aku tak jujur dengan kerja aku ni. Aku tak happy. Cukuplah. Minta ya Allah, kau tunjukkan jalan, aku tarik diri. Sebab saya tak feel good. Saya happy bila mengajar je. Bila mengajar masuk dalam kelas, angkat kening, budak takut. Happy. Budak takut. Budak respect. Saya kalau dengan budak, memang budak sanggup berkepit. Dia lah budak paling jahat kat sekolah. Dia lah yang menghancurkan van sekolah, merosakkan harta benda sekolah, tetapi dengan saya baik. Macam tu saya kat sekolah. Tapi dengan otai, dengan orang lain cikgu disiplin semua tak boleh makan, dengan ustaz saya angkat kening. Budak tu datang menghadap, ya ustaz, lembut cakapnya. Kalau cikgu lain merampun, maki mengapa keluar parang. Tapi dengan ustaz, ya ustaz duduk datang. Macam tu lah kan. Itu cerita kat sekolah. Dia kata saya feel good. Sebab kita bukan mengajar, saya tak mengajar di sekolah. Saya mendidik. Kita mendidik dan kita ajar dia tak tahu pun kalau saya ajar bab kahwin ke bab hukum bab li'an, hukum rukun iman, tak tahu pun. Yang dia tahu, kalau kita tanyakan apa yang awak ingat tentang ustaz, saya tahu ustaz belanja saya minum teh tarik, lepas tu ustaz cakap pasal kehidupan, itu je kan, sebab kita mendidik dia. Awak tak ingat ke yang ustaz ajar pasal yang bab nikah, bab talak? Saya hafah pun tak ingat ustaz. Macam tu ayat dia kan. Tapi dia ingat kita belanja minum teh tarik dengan cerita kehidupan. Itu je, bayangkan. Dan E. E is the best. Experience. Apa yang kita cerita malam ni is all about experience. Extravaganza is all about experience. Dan macam Cikgu Ali cakap tadi, saya banyak dapat experience di luar. Terima kasih Aisyah, dia tulis habis. Nak boleh screenshot ni sampai dekat kita punya story, WhatsApp, status, Facebook, IG, TikTok, kan, apa saja yang ada lah. Kan, percayalah, jangan lupa tag saya kan, percayalah memang viral gila lah. But it's about experience. Yang kita cerita ni experience. Dan anda semua, you are Herbalifers full of experience. Walaupun kita tak berjumpa, Kak Lim dekat Sabah kot, Kak Fizah dekat Manjung kot, Cikgu Ali dekat Peroleh kot, Abang Apai jauh tu dekat US Mont Blue kot dengan Kak Azu. Nampak tu Kak Azu dekat US tu kan. Adibah dekat Melaka kot, Bang Fad dekat Baitul Maqdis kot. Jauh kita ni. Aisyah kat Penaga tu, Bang Jai dekat Selayang kan, jauh.
Tu Azura dekat Kemaman. Kak Sally kat mana? Kat Kedah. Kat Kedah. Kita berata Azu dekat Setiawan Manjung. Lepas tu Sida dekat mana? Dekat Miss Milan. Miss Milan. Okey, jauh kita berada tapi kita duduk sini, kita nak dengar experience. Sebelah. Siapa Sungai Buloh? Dila Sungai Buloh. Tak nak tinggal Dila kan? Mana boleh tinggalkan Dila? Saya takkan tinggalkan Dila, percaya. Siapa yang ada dalam ni, trust me, jom saya akan pimpin tangan, kita sama-sama berpimpin tangan, kita jalan ke journey. Kalau ada di kalangan kita yang tertinggal, kita tarik. Kalau katalah kalau saya mati, saya berhenti atau apa terjadi kepada saya, teruskan perjuangan. 1 statement hilang, 10 statement bangkit. Dan kita tak tahu apa jadi pada kita kan. Percayalah, this is your future. Inilah masa depan, inilah perjuangan yang kita akan bawa dalam kehidupan kita, dan percayalah perjuangan ini tak akan rugi, tak akan sia-sia, kerana this is the best the best platform yang kita ada di atas muka bumi. Yang dah mengantuk, dah sampai masa kita tidur, dan pastikan malam ni kita tidur dengan senyuman yang paling manis. Kalau isteri kita atau suami kita atau tanya, kenapa abang senyum? Kenapa ayang senyum? Apakah jawapan? Peluk dia erat dan teruskan senyuman. Wallahualam. Jom kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Saya nak jemput orang yang berada di Baitul Maqdis untuk membacakan doa. Boleh tak Bang Fas? Silakan Bang Fas. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syahmi Wafi. Ya. Kenapa mama panggil tak dengar? Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiyin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa zunubana ya Allah zunubul mustaghfirin. Fafahamnaha Sulaiman wa kulla atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tar wa kunna fa'ilin. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra wa hayatana al-hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihim assalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom selfie dengan extravaganza dengan tag. Okay, selfie dengan tag extravaganza. Bukan tag masing-masing yang ada.
apa saja yang ada. Jadi 1, 2, 3. One more. Wait. Jangan buang lagi. Jangan buang lagi. Sekejap. Pakai lagi. One more. One. Siap cantik. Okey, siap pakai. Jangan sekali. Okey, one more. 1, 2, 3. Okey. Tidak mengerti mengapa Ustaz, biasa semua sendiri malam ni. Lagi. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri, ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.